Malam itu, 23 Oktober, bermula seperti malam biasa bagi Ratna. Setelah shift panjang membersihkan bilik-bilik mewah di sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur, dia kembali ke pangsapuri kecil yang dikongsi bersama sepupunya, Dewi, dan putri kecilnya yang berusia 4 tahun, Zahra. Namun, sekitar jam 10.30 malam, segalanya berubah. Zahra terjaga sambil menangis. Tubuh kecilnya panas membara kerana demam. Dia muntah tanpa henti. Tanpa berfikir panjang, Ratna membalut Zahra dengan selimut, memanggil taksi, dan bergegas ke hospital kerajaan terdekat. Kini jam sudah menunjukkan 11.45 malam. Ratna menggendong Zahra sambil menunggu di ward kecemasan pediatrik. Jantungnya berdebar kencang. Bukan hanya kerana bimbang seorang ibu, tetapi kerana sesuatu yang lain, sesuatu yang sukar diucapkannya. Dia telah kembali ke bandar ini. Bandar tempat semuanya bermula. Bandar tempat segalanya mungkin akan berakhir. Seorang jururawat keluar dari bilik rawatan dan memanggil namanya. Ratna berdiri dengan kaki yang lemah, memeluk Zahra erat di dada. Anak itu merintih lemah. Pipinya kemerahan kerana demam. Mereka berjalan di koridor putih. Bau antiseptik membuat perutnya mual, mengembalikan ingatan yang coba dia kuburkan selama 5 tahun. Jururawat itu membuka pintu bilik rawatan nomor 7. Ratna melangkah masuk. Matanya terpaku pada putrinya, belum sempat memandang doktor yang membelakanginya sedang meneliti file. "Selamat malam." "Sila masuk dan duduk," ujar satu suara lelaki yang dalam dan tenang. Suara yang Ratna kenal lebih baik daripada suaranya sendiri. Suara yang menghantui mimpinya. Suara yang milik seorang hantu. "Hai, Anda yang sedang menikmati cerita ini, bantu kami mencapai sasaran pelanggan. Langgan saluran sekarang, dan aktifkan loceng notifikasi agar tidak terlepas cerita luar biasa seperti ini." Dunia Ratna terhenti. Dia membeku di tengah ruangan. Dia tidak boleh bernafas, tidak boleh bergerak, tidak boleh berfikir. Doktor itu berpaling, dan mata mereka bertemu. Arif, lelaki yang pernah dia cintai segenap jiwanya. Lelaki yang anaknya kini dia dukung. Lelaki yang meninggal 5 tahun lalu, kecuali ternyata tidak meninggal. Dia di sini, di hadapannya, hidup nyata dengan kot putih doktor. Stetoskop tersangkut di leher, menatapnya dengan mata hijau. Yang dulu menatapnya dengan cinta tak terhingga. Namun kini, ada sesuatu yang berbeza dalam pandangan itu. Ada kebingungan, ingin tahu, tetapi tiada pengenalan. Puan baik-baik sahaja?" tanya Arif sambil melangkah mendekatinya dengan kebimbangan profesional. "Puan perlukan duduk?" Ratna tidak dapat menjawab. Air mata mengalir dari matanya tanpa diundang. Lututnya terasa lemah. Arif hidup. Arif ada di sini, tetapi Arif tidak mengingatinya. "Saya." "Ratna," sebut Ratna tergagap sambil memeluk Zahra lebih erat. Anak itu menangis di dadanya. "Tenang, tarik nafas dalam-dalam," kata Arif dengan suara menenangkan sambil mendekatkan kerusi. "Saya faham ini boleh sangat menegangkan apabila anak kita sakit. Izinkan saya bantu Puan." Arif dengan lembut membimbing Ratna ke kerusi. Tangannya menyentuh lengan Ratna, dan pada saat itu, sesuatu yang aneh berlaku. Arif terhenti. Ekspresi bingung melintas di wajahnya. Jantungnya berdegup lebih laju tanpa sebab yang jelas. Sensasi hangat dan akrab menjalar di tubuhnya, seolah-olah mengingati sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh pikirannya. "Adakah kita pernah berjumpa?" tanya Arif tiba-tiba, meneliti wajah Ratna dengan tumpuan. Mata hijaunya menelusuri wajah Ratna seolah mencari sesuatu yang hilang. "Saya ada perasaan pelik bahwa kita pernah berjumpa sebelum ini." "Tidak," Ratna berbohong. Suaranya hampir seperti bisikan yang pecah. Dia tidak boleh melakukan ini sekarang. Zahra memerlukannya. Dia boleh hancur kemudian. Kita tidak saling kenal. Dr. Arif kelihatan ragu. Wajah itu, mata coklat madu yang penuh air mata itu, mencetuskan sesuatu yang mendalam di dadanya, kerinduan tanpa nama. Tetapi akhirnya dia mengangguk dan memberi tumpuan kepada Zahra kecil. Walaupun kegelisahan itu masih ada, dia berlutut di hadapan mereka. Kehadirannya begitu dekat sehingga Ratna dapat terhidu wangiannya. Wangian yang sama yang dia pakai 5 tahun lalu. Aroma yang membuatnya merasa selamat, dicintai seperti di rumah. "Hai, anak kecil," kata Arif dengan senyuman manis ditujukan kepada Zahra. Suaranya melembut dengan cara yang menghancurkan hati Ratna berkeping-keping. "Siapa nama awak?" "Zahra," bisik anak itu lemah. Mata hijau besarnya yang sama seperti ayahnya menatapnya dengan kepercayaan anak-anak. "Zahra," ulang Arif dan sesuatu bersinar di matanya. Satu emosi yang tidak dapat dia namakan. Nama yang sangat cantik. "Boleh saya periksa awak? Saya janji akan sangat hati-hati dan cepat."
Zahra mengangguk dan Arif memulakan pemeriksaannya dengan tangan yang mahir namun lembut. Ratna memerhatinya. Setiap gerakannya begitu akrab, namun juga begitu asing. Inilah lelaki yang pernah bersumpah mencintainya selamanya. Lelaki yang meletakkan tangannya di perutnya ketika Zahra belum lahir dan berjanji menjadi ayah terbaik di dunia. Lelaki yang membela dirinya terhadap keluarga sendiri dan kini menatapnya seperti orang asing. Sudah berapa lama macam nih? Tanya Arif sambil memeriksa tekak Zahra dengan lampu suluh. Sekitar 3 jam, jawab Ratna. Berusaha menjaga suaranya agar stabil. Demamnya naik sangat cepat dan dia mula muntah. Adakah dia makan sesuatu yang berbeza hari ini? Tidak, cuma makanan biasa. Dia baik sepanjang hari. Arif mengangguk sambil memeriksa telinga anak itu. Zahra sedikit mengeluh dan Arif segera menenangkannya. Sebentar lagi selesai. Awak berani. Awak sangat hebat. Semasa Arif memeriksa dada Zahra dengan stetoskop, Ratna tidak dapat menahan diri daripada meneliti wajahnya. Ada perubahan kecil. Beberapa garis halus di sekitar matanya yang tidak ada sebelum ini. Rambutnya, walaupun masih gelap dan tebal, mempunyai sedikit uban pramatang di pelipisnya. Tetapi dia masih lelaki paling tampan yang pernah dia lihat. Satu-satunya lelaki yang pernah dia cintai. Satu-satunya lelaki yang akan dia cintai. Nampaknya jangkitan virus. Jelas Arif selepas selesai pemeriksaan. Dia duduk di kerusinya menghadap mereka sambil menaip di komputer. Tekaknya meradang, tetapi saya tidak nampak tanda-tanda jangkitan bakteria. Demamnya sepatutnya turun dalam 24 hingga 48 jam akan datang. Adakah serius? Tanya Ratna. Suara keibuannya mengatasi kesakitannya. Tidak, langsung tidak. Arif tersenyum kepadanya, dan senyuman itu, senyuman yang pernah mencairkan hatinya, masih mempunyai kesan yang sama. Ini perkara biasa bagi kanak-kanak seusianya. Dengan rawatan yang betul, dia akan melompat dan bermain semula dalam beberapa hari. Dia menjelaskan arahan rawatan, cara memberi obat, dan gejala apa yang perlu diwaspadai. Ratna mendengar dengan teliti sambil mengangguk, tetapi sebahagian dirinya terperangkap dalam masa lalu. Ketika lelaki yang sama ini berjanji bahwa mereka akan menjaga bayi mereka bersama. Ada soalan? Tanya Arif sambil mencetak resipi. Tidak. Nampaknya saya sudah faham semuanya. Jawab Ratna sambil mengambil kertas-kertas itu dengan tangan yang masih menggigil. Arif menatapnya lagi dengan ekspresi ingin tahu. Maaf jika ini kedengaran pelik, tetapi Puan pasti kita tidak pernah berjumpa. Wajah Puan terasa sangat akrab bagi saya. Jantung Ratna berdebar kencang. Untuk sesaat, hanya sesaat, dia membiarkan dirinya bermimpi bahwa mungkin di suatu tempat jauh di alam bawah sadarnya. Arif mengingatinya. Mungkin saya mempunyai wajah yang biasa-biasa sahaja, kata Ratna, sambil memaksa senyum kecil sambil berdiri dengan Zahra di dukungannya. Tidak, kata Arif dengan keyakinan mutlak. Berdiri, tidak ada yang biasa-biasa sahaja tentang wajah Puan. Kata-kata itu tergantung di udara di antara mereka, syarat dengan sesuatu yang tidak terucapkan. Ratna merasakan jika dia tidak keluar sekarang, dia akan hancur sepenuhnya. Terima kasih, dokter. Selamat malam, katanya cepat sambil menuju ke pintu. Tunggu. Arif menahannya sambil menghulurkan kad nama. Ini nomor terus saya. Jika demamnya tidak turun dalam 48 jam atau jika Puan nampak perubahan yang membimbangkan, hubungi saya. Tidak kira jam berapa. Ratna mengambil kad itu. Jari-jarinya menyentuh jari Arif. Sekali lagi percikan itu. Kedua-duanya merasakannya. Arif menatapnya dengan mata penuh persoalan yang tidak terjawab. Jaga diri kalian, kata Arif lembut. Tatapannya bergantian antara Ratna dan Zahra. Sesuatu di dadanya terasa sesak melihat mereka pergi. Sensasi kehilangan yang tidak dapat dijelaskan. Ratna keluar dari hospital seperti robot. Dewi menunggunya di lobi, khawatir. Bagaimana Zahra? Tanya sepupunya segera. Dia akan baik-baik sahaja, jawab Ratna dengan suara kosong. Jangkitan virus sahaja. Habis kenapa awak nampak seperti baru nampak hantu? Karena memang begitu, bisik Ratna. Air mata akhirnya jatuh bebas. Saya nampak Arif. Dia hidup. Dewi. Dia hidup dan tidak mengingati saya. Dewi memeluknya sementara Ratna menangis dalam diam, mendukung anaknya yang sudah tidur. Hatinya hancur berkeping-keping lagi. Malam itu, selepas menidurkan Zahra dan memberinya obat, Ratna duduk di ruang kecil Pangsapuri bersama Dewi. Sepupunya membuatkan teh halia, menunggu dengan sabar sehingga Ratna bersedia untuk bercakap. Ceritakan semuanya, kata Dewi akhirnya dan Ratna melakukannya. Dia menceritakan tentang pertemuan di hospital, tentang bagaimana Arif tidak mengenalinya, tentang perasaan Shurel berada begitu dekat dengan lelaki yang dicintainya, namun pada masa yang sama menjadi orang asing. Tapi bagaimana mungkin?
Tanya Dewi. Mak, dia kata awak sudah meninggal. Awak pergi ke pengebumian dia. Saya tidak pergi ke pengebumian, koreksi Ratna. Hartini kata Arif meninggal karena komplikasi selepas kemalangan, tetapi tidak pernah izinkan saya melihatnya. Dia kata mayatnya terus dibakar atas sebab perubatan dan pengebumian akan dibuat secara tertutup. Hanya keluarga. Wanita itu berbohong pada awak, kata Dewi dengan marah. Dia berbohong tentang segalanya. Ratna teringat perbualan mengerikan itu di hospital 5 tahun lalu. 3 hari selepas kemalangan, Hartini menemuinya di kafeteria dan berkata dengan dingin yang dikira-kira bahwa Arif meninggal malam itu karena komplikasi yang tidak dijangka. Kehadiran awak di sini tidak diperlukan lagi. Anak yang awak kandung tidak mengubah apa-apa. Awak tidak akan menerima sesen pun daripada keluarga ini. Jika awak cuba menuntut sesuatu, saya akan musnahkan awak. Saya ada peguam yang akan menjadikan hidup awak neraka. Hancur oleh kesedihan dan kejutan, Ratna melarikan diri. Dia meninggalkan pengajiannya, mengemas sedikit barangannya, dan kembali ke Yogyakarta, bandar tempat dia dibesarkan. Di sana, dengan sokongan ibu bapanya yang sederhana, dia melahirkan Zahra sendirian. Tanpa lelaki yang dicintainya, percaya dia sudah mati. Selama 4 tahun dia bekerja membersihkan rumah, menjaga kebun, melakukan apa sahaja untuk menyara putrinya. Dia tidak pernah menamatkan jurusan keperawatannya. Impian itu mati bersama Arif, atau begitulah sangkanya. Awak kena hadapi dia, kata Dewi. Awak kena beritahu dia yang sebenarnya. Zahra berhak mengenali ayahnya. Dan apa yang patut saya katakan? Tanya Ratna putus asa. Hai, saya tahu awak tak ingat saya, tetapi kita pernah saling mencintai, dan ini anak perempuan kita. Awak fikir dia akan percaya. Mungkin dia akan fikir saya gila atau lebih teruk, materialistik seperti yang selalu ibunya katakan. Kalau begitu cari bukti. Pasti ada gambar, message, sesuatu. Ratna menggelengkan kepala. Ketika saya pergi, saya tinggalkan semuanya. Komputer lama saya, telepon saya, semuanya. Saya tidak punya uang, walaupun untuk tiket bus. Ibu bapak saya yang perlu mengirimkannya. Satu-satunya yang saya bawa, hanyalah pakaian yang saya pakai, dan dokumen kehamilan, serta gambar di media sosial. Arif tidak pernah memuat naik apa-apa tentang kami. Kami menjaga hubungan kami secara pribadi untuk melindungi diri daripada keluarganya. Ratna mengeluh, merasa kalah. Saya tidak punya apa-apa untuk membuktikan apa yang saya katakan itu benar. 48 jam berikutnya sangat menyiksa. Ratna menjaga Zahra yang beransur pulih berkat ubat, tetapi pikirannya terus tertumpu kepada Arif. Dia hidup selepas 5 tahun menangisi kematiannya, menziarahi masjid setiap tahun untuk mendoakan arwahnya, dia hidup. Persoalan yang menyiksanya ialah mengapa? Mengapa Hartini berbohong? Mengapa mereka membuatnya percaya bahwa Arif sudah mati padahal jelas dia hidup? Jawabannya menghantamnya dengan keras, untuk memisahkan mereka. Hartini tahu bahwa jika Ratna menyangka Arif sudah mati, dia akan menghilang, dan itulah yang berlaku. Hari ketiga selepas lawatan ke hospital, Ratna sedang membersihkan suite di tingkat 20 Hotel Mulia apabila telepon bimbitnya berdering. Nombor tidak dikenali. Hello? Jawabnya. Menyeimbangkan telepon di antara telinga dan bahu sambil melipat tuala. Puan Ratna, ini Dr. Arif dari Hospital Besar Kuala Lumpur. Ratna hampir menjatuhkan tuala itu. Jantungnya mula berdegup liar. Dr. Arif ya? Hello. Dia berjaya berkata, saya hanya menelepon untuk memeriksa keadaan Zahra. Adakah demamnya sudah turun? Ya, jauh lebih baik. Dia sudah hampir sembuh sepenuhnya. Terima kasih sudah bertanya. Ada jeda di telepon. Kemudian Arif berkata dengan suara yang lebih lembut, lebih. Saya sangat gembira mendengarnya, dan maaf jika ini tidak sesuai, tetapi saya tidak dapat berhenti memikirkan kalian berdua, Puan dan Zahra. Ratna duduk di atas katil yang baru sahaja dia kemaskan. Kakinya lemah. Mengapa? Tanyanya walaupun dia tahu dia tidak sepatutnya bertanya. Saya tidak tahu, aku Arif kedengaran sama keliru seperti perasaannya. Ini perkara yang paling pelik. Sejak kalian pergi dari bilik rawatan saya ada perasaan kehilangan yang berterusan seolah-olah telah melepaskan sesuatu yang penting. Saya tahu ini kedengaran tidak masuk akal. Kita orang asing. Ya, kata Ratna, dengan air mata yang membakar matanya. Orang asing, tetapi rasanya tidak seperti itu, desak Arif. Ketika saya melihat Puan, ketika tangan kita bersentuhan, saya merasakan sesuatu, satu sambungan, dan saya tahu Puan juga merasakannya. Ratna menutup matanya. Ini tidak mungkin berlaku. Dia tidak boleh membiarkan dirinya berharap. Tidak lagi. Dr. Arif. Tolong panggil saya Arif. Arif. Nama itu terasa seperti madu di lidahnya. Manis dan akrab.
Saya perlu kembali bekerja. Tunggu, tolong, kata Arif cepat. Bolehkah kita berjumpa minum kopi? Saya tahu ini tidak biasa, tetapi saya perlu. Saya perlu faham mengapa saya merasakan ini. Setiap naluri mempertahankan diri menjerit pada Ratna untuk mengatakan tidak, tetapi hatinya, hati bodoh yang tidak pernah berhenti mencintainya, mengatakannya sebelum otaknya sempat menghentikannya. Baiklah. Bila? Esok. Ada tempat yang Puan suka? Ratna fikir dia tidak boleh dekat tempat tinggal mereka. Tidak boleh mengambil risiko Hartini mengetahuinya. Ada kafe di Menteng, namanya Kopi Kenangan. Puan tahu tempatnya? Saya akan cari pukul 5 petang. Saya akan ada di sana. Selepas menutup telepon, Ratna menatap telepon bimbitnya. Tertanya-tanya, adakah dia baru sahaja melakukan kesilapan terbesar dalam hidupnya? Atau mungkin, hanya mungkin takdir memberinya peluang kedua. Keesokan harinya, Ratna berdiri di hadapan almari kecilnya, tidak tahu apa yang harus dipakai. Bagaimana Anda berpakaian untuk bertemu cinta sejati Anda yang tidak mengingati Anda? Bagaimana Anda mempamerkan diri di hadapan ayah kepada anak perempuan Anda yang tidak tahu dia mempunyai anak perempuan? Akhirnya dia memilih gaun biru tua yang ringkas, satu-satunya gaun cantik yang dia miliki. Dia menatap cermin. Dia sudah berubah dalam 5 tahun. Wajahnya lebih kurus. Ada lingkaran hitam di bawah matanya akibat malam, tanpa tidur, dan tahun-tahun penuh kebimbangan. Tubuhnya membawa tanda kehamilan dan kerja keras. Dia bukan lagi pelajar ceria yang Arif kenali. Dia adalah ibu tunggal yang telah berjuang untuk terus hidup setiap hari. Awak nampak cantik, kata Dewi yang bersetuju menjaga Zahra. Awak akan baik-baik sahaja. Saya tidak tahu sama ada saya boleh buat ini, aku Ratna. Awak boleh. Awak wanita paling kuat yang saya kenal. Awak membesarkan anak yang cantik sendirian. Awak bertahan daripada kehilangan yang menghancurkan. Awak boleh hadapi ini. Ratna memeluk sepupunya, bersyukur atas sokongan yang tidak berbelah bahagi itu. Kemudian dia mencium Zahra yang sedang bermain dengan patungnya di lantai. Bunda, nak pergi mana? Tanya Zahra dengan rasa ingin tahu kanak-kanak. Menyelesaikan sesuatu yang penting, sayangku, jawab Ratna. Bunda akan pulang sebentar lagi. Kopi Kenangan terletak di jalan yang tenang di Menteng, kawasan yang dulu sering Ratna dan Arif jelajahi bersama. Dia tiba 15 menit lebih awal dan memilih meja di sudut di mana dia boleh melihat pintu. Jantungnya berdebar seperti genderang perang. Tepat pukul 5 petang, Arif masuk. Dia memakai jeans dan kemeja kasual tanpa kot putih doktor. Dia kelihatan lebih muda seperti itu, lebih mirip Arif yang dia kenali. Matanya mencari ke seluruh kafe, sehingga menemuinya dan wajahnya berseri dengan senyuman. Hai, kata Arif menghampiri meja. Terima kasih sudah datang. Hai, jawab Ratna. Suaranya hampir tidak stabil. Arif duduk di hadapannya, dan seketika mereka hanya saling menatap. Arif yang memecah kesunyian. Saya mesti akui sesuatu yang pelik, katanya, sambil mengusap rambutnya dengan gerakan gugup yang Ratna juga sangat kenal. Malam tadi saya cari kafe ini di internet, Kopi Kenangan. Dan apabila saya lihat gambar tempat itu, saya ada perasaan paling kuat bahwa saya pernah ke sini sebelum ini. Jantung Ratna terhenti. Inilah tempat mereka dulu. Tempat mereka menghabiskan berjam-jam berbual tentang segala-galanya dan tiada apa-apa. Tempat mereka berkongsi ciuman pertama. Tempat Arif melamarnya dengan cincin yang dibeli daripada gaji pertamanya sebagai dokter pelatih. Mungkin sahaja, kata Ratna lembut. Jadi kita memang saling kenal. Pernah saling kenal, desak Arif, mencondongkan badan ke hadapan. Tolong jujur pada saya. Ratna menarik nafas dalam. Inilah saatnya dia boleh mengatakan kebenaran atau terus berbohong. Tetapi dia menatap mata hijau itu yang pernah menatapnya dengan begitu banyak cinta dan dia tahu dia tidak boleh berbohong lagi. Ya, aku dia. Kita pernah saling kenal 5 tahun lalu. Arif menghembuskan nafas yang kedengaran seperti kelegaan bercampur frustrasi. Saya tahu saya tidak gila. Apa yang berlaku? Mengapa saya tidak mengingati awak? Awak kemalangan kereta, jelas Ratna. Setiap perkataan seperti pisau di hatinya. Awak mengalami amnesia. Doktor kata awak kehilangan ingatan 2 tahun sebelum kemalangan. Ya Allah, gumam Arif sambil mengusap wajahnya. Mak, saya cerita tentang kemalangan itu, tetapi tidak pernah menyebutkan ada seseorang penting dalam hidup saya yang saya lupakan. Mak, awak ada sebab dia sendiri, kata Ratna dengan pahit. Sebab apa? Ratna teragak-agak. Berapa banyak yang perlu dia ceritakan? Semuanya sekaligus atau sedikit demi sedikit? Seorang pelayan menghampiri dan mereka memesan. Kopi tubruk untuk Arif, teh halia untuk Ratna.
Ketika pelayan pergi, Arif menggenggam tangan Ratna di atas meja, menghantar arus elektrik ke lengannya. "Tolong," kata Arif, "saya perlu tahu apa kita dulu bagi satu sama lain." "Kita adalah segalanya," kata Ratna. Air mata akhirnya jatuh. "Kita saling mencintai, Arif. Kita akan berkahwin." Arif terdiam membeku memproses kata-katanya. Matanya mencari wajah Ratna seolah-olah boleh menemui kebenaran tertulis di sana. "Kita saling mencintai," ulangnya. "Dan selepas kemalangan, mak awak kata pada saya." "Awak sudah meninggal," kata Ratna. Suaranya pecah. 3 hari selepas di hospital, dia kata awak meninggal karena komplikasi. Dia larang saya melihat awak. Dia halau saya. Saya meratapi pemergian awak. Saya meratapi pemergian awak selama 5 tahun. Percaya awak sudah mati sehingga malam itu di hospital. Ya Allah, Arif berdiri tiba-tiba, mula berjalan mondar-mandir. Ini tidak mungkin benar. Ibu saya tidak akan melakukan perkara seperti itu. Mustahil. Ibu awak tidak mahukan saya dalam hidup awak, kata Ratna. Tetap tenang walaupun di dalam kacau. Dia fikir saya hanya bersama awak kerana wang awak. Itu bodoh. Kalau kita saling mencintai. Saya miskin, Arif. Saya masih miskin. Saya belajar keperawatan dengan beasiswa. Saya dari bandar kecil. Keluarga awak kaya raya. Ibu awak fikir saya pemburu harta. Arif berhenti menatapnya dengan tumpuan. Dan adakah itu benar? Persoalan itu menyakitkan, tetapi Ratna faham. Dia tidak mengingatinya. Dia berhak untuk ragu. Tidak, katanya dengan tegas. Saya cintakan awak. Saya sangat cintakan awak. Sehingga ketika saya sangka awak sudah mati, saya juga mahu mati. Saya sangat cintakan awak sehingga saya tinggalkan segalanya. Kerjaya saya, impian saya, hidup saya di bandar, kerana setiap sudut mengingatkan saya kepada awak dan terlalu menyakitkan. Saya cintakan awak dulu, dan Tuhan tolonglah saya. Saya masih cintakan awak sekarang. Kata-kata itu tergantung di udara di antara mereka. Arif menatapnya seolah melihatnya untuk pertama kali. Benar-benar melihatnya. Kalau kita begitu saling mencintai, kata Arif perlahan sambil kembali duduk. Mengapa awak tidak berjuang untuk saya? Mengapa awak pergi ketika ibu saya kata saya sudah meninggal? Kerana saya hancur, jawab Ratna. Kerana saya sendirian dan takut. Dan kerana dia berhenti, tahu dia akan mengubah segalanya. Kerana apa? Desak Arif. Kerana saya mengandung anak awak. Keheningan yang menyusul sangat memekakkan. Arif menatapnya tanpa berkelip, memproses bom yang baru sahaja meletup di antara mereka. Zahra, bisiknya akhirnya. Zahra, anak perempuan saya. Ia bukan soalan, ia adalah realisasi. Ratna mengangguk. Air mata mengalir bebas di pipinya. Saya ada anak perempuan, kata Arif. Suaranya penuh kekaguman. Saya ada anak perempuan berusia 4 tahun dan saya tidak tahu. Dia berdiri semula, kali ini berjalan menuju pintu kafe. Untuk seketika yang mengerikan, Ratna menyangka dia akan pergi, akan meninggalkannya di sana. Tetapi Arif hanya perlukan udara. Dia berdiri di pintu masuk bernafas dalam-dalam, coba memproses maklumat yang telah membalikkan dunianya. Ratna menunggu, memberinya ruang, berdoa dalam hati agar dia tidak membencinya, tidak berfikir yang terburuk tentangnya. Akhirnya Arif kembali duduk, menggenggam kedua-dua tangan Ratna dalam tangannya dan menatapnya dengan mata penuh emosi. Mata itu, katanya, mata Zahra adalah mata saya. Saya melihatnya di hospital, tetapi saya tidak membuat hubungannya. Dia anak perempuan saya, konfirmasi Ratna. Dan dia luar biasa, Arif. Dia pintar dan baik hati dan kuat. Dia sangat mirip dengan awak sehingga kadang menyakitkan melihatnya. Mengapa awak tidak mencari saya? Tanya Arif. Ketika awak tahu saya hidup, mengapa tidak terus beritahu saya di hospital? Saya takut, aku Ratna. Dan saya takut. Saya tidak tahu bagaimana awak berubah dalam 5 tahun. Saya tidak tahu adakah awak masih lelaki yang saya kenali. Saya tidak tahu adakah awak akan percaya pada saya, atau fikir saya cuba menjebak dokter yang berjaya dengan anak yang bukan miliknya. Zahra ada mata saya, kata Arif dengan senyuman kecil. Itu semua bukti yang saya perlukan. Tetapi jika awak mahu, kita boleh lakukan ujian DNA. Bukan kerana saya ragu pada awak, tetapi untuk dokumentasi undang-undang. Baiklah, Ratna menerima. Arif terdiam seketika. Ibu jarinya mengusap belakang tangan Ratna tanpa sadar. Itu gerakan yang begitu akrab, begitu khas dia. Sehingga Ratna terpaksa menahan tangis. Ceritakan tentang dia, kata Arif. Akhirnya ceritakan semuanya tentang anak perempuan saya. Dan Ratna melakukannya. Menceritakan tentang kehamilannya, tentang bagaimana dia melahirkan sendirian di hospital awam di Yogyakarta dengan hanya ibunya memegang tangannya. Dia menceritakan tentang langkah pertama Zahra, kata-kata pertamanya.
Dia bercakap tentang bagaimana Zahra suka buku cerita dongeng dan haiwan. Bagaimana dia mahu jadi dokter apabila besar walaupun tidak tahu ayahnya adalah seorang dokter. Dia menceritakan tentang malam-malam sukar ketika saat-saat ketika dia perlu memilih antara membeli makanan atau membayar sewa. Dia menceritakan semuanya. Arif mendengar dengan air mata di matanya. Memproses 5 tahun kehidupan yang terlepas. Maafkan saya, katanya ketika Ratna selesai. Saya minta maaf tidak ada di sana. Saya minta maaf, awak perlu melalui semua itu sendirian. Itu bukan salah awak, kata Ratna. Awak tidak meminta kemalangan itu. Awak tidak meminta amnesia. Tetapi ibu saya. Arif mengeraskan rahangnya. Ibu saya tahu tentang awak, tentang bayi itu. Dan dia beritahu awak saya sudah meninggal. Dia menjauhkan saya daripada anak perempuan saya sendiri. Saya benci dia untuk waktu yang lama, aku Ratna. Tetapi kemudian saya sadar kebencian hanya meracuni diri saya sendiri. Jadi saya putuskan fokus pada Zahra, memberinya kehidupan terbaik yang saya mampu. Awak luar biasa, kata Arif dengan kekaguman tulus. Awak membesarkan anak perempuan kita sendirian, bekerja keras, mengorbankan impian awak sendiri. Awak orang paling kuat yang saya kenal. Saya buat apa yang akan ibu manapun buat. Tidak, tegas Arif. Tidak semua ibu. Awak memilih untuk mempertahankannya ketika ibu saya menawarkan uang untuk menggugurkan kandungan awak, kan? Ratna mengangguk. Awak memilih untuk berjuang ketika menyerah lebih mudah. Awak luar biasa, Ratna. Nama Ratna di bibir Arif membuat jantungnya berdebar kencang. Apa yang berlaku sekarang? Tanya Ratna. Kemana kita dari sini? Arif terdiam berpikir. Saya mahu mengenali anak perempuan saya. Saya mahu menjadi sebahagian daripada hidupnya jika awak izinkan. Dan saya mahu. Dia berhenti memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya mahu mengenali awak lagi. Saya tahu saya tidak ingat masa lalu kita. Tetapi ada sesuatu tentang awak Ratna. Sesuatu yang membuat hati saya mengenali apa yang tidak dapat dicapai oleh pikiran saya. Ibu awak tidak akan benarkan. Peringat Ratna. Apabila dia tahu kita berjumpa, dia akan buat apa sahaja untuk memisahkan kita lagi. Saya 32 tahun, kata Arif dengan tegas. Saya bukan lagi budak 25 tahun yang boleh dia manipulasi. Saya sudah bina hidup saya sendiri, amalan perubatan sendiri. Saya tidak bergantung padanya. Dan kali ini saya tidak akan benarkan dia musnahkan apa sahaja yang boleh kita bina semula. Bagaimana kalau kita tidak boleh bina semula? Tanya Ratna membiarkan dirinya terdedah. Bagaimana kalau ingatan awak tidak? Awak tidak boleh cintai saya dengan cara yang sama. Arif mencondongkan badan di atas meja. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Ratna. Kalau begitu kita akan bina sesuatu yang baru. Saya tidak boleh janjikan bahwa saya akan dapat kembali ingatan itu. Dokter kata kemungkinan besar tidak akan pernah. Tetapi saya boleh janjikan bahwa saya mahu mencoba. Bahwa ada sesuatu tentang awak yang memanggil saya dengan cara yang tidak dapat saya jelaskan. Dan itu pasti bermakna sesuatu, kan? Ratna mahu percaya. Dia mahu percaya bahwa cinta sejati mengatasi ingatan. Bahwa apa yang mereka miliki begitu mendalam, sehingga amnesia pun tidak dapat menghapuskannya sepenuhnya. Baiklah, katanya akhirnya. Mari kita coba. Senyuman Arif menerangi seluruh kafe. Dia mengambil telepon bimbitnya dan mendial nomor. Awak buat apa? Tanya Ratna. Membatalkan jadwal amalan saya untuk baki hari ini, kata Arif. Saya mahu berjumpa anak perempuan saya sekarang. Jika awak tidak keberatan. Hati Ratna dipenuhi harapan dan ketakutan dalam porsi yang sama. Setengah jam kemudian mereka berdiri di hadapan bangunan tempat tinggal Ratna. Ketika menaiki tangga, Ratna meminta maaf atas pangsa puri yang sederhana. Awak tidak perlu minta maaf, kata Arif. Ini rumah yang penuh cinta, itu yang penting. Apabila Dewi membuka pintu, matanya membesar melihat Arif. Ya Allah, bisik Dewi. Ini Arif. Ratna memperkenalkan. Arif, sepupu saya Dewi. Dewi berjabat tangan dengannya dengan janggal. Maaf, saya tidak tahu awak akan bawa rancangan berubah, kata Ratna dengan senyuman kecil. Bunda Zahra berlari ke Ratna memeluk kakinya. Kemudian, dia melihat Arif dan bersembunyi malu di belakang ibunya. Arif berlutut sejajar dengannya. Wajahnya penuh emosi melihat anak perempuannya dalam konteks yang bukan hospital. Hai Zahra, awak ingat saya? Saya dokter yang memeriksa awak masa awak tak sihat. Zahra menatapnya dengan mata besar, identik dengan miliknya. Perlahan dia mengangguk. Awak dah rasa lebih baik? Tanya Arif dengan suara lembut. Sudah. Jawab Zahra dengan suara kecil. Bunda bagi ubat dan perut saya dah tak sakit lagi. Saya gembira sangat mendengarnya.
Bunda, awak jaga awak dengan sangat baik ya. Zahra mengangguk dengan antusias. Bunda yang terbaik. Arif tersenyum menatap Ratna dengan mata penuh kasih sayang. Saya setuju, Bunda sangat istimewa. Selama 2 jam berikutnya, Arif bermain dengan Zahra, membacakan cerita dongeng, membina menara dengan blok susun, dan mendengar ceritanya tentang patung kegemarannya. Ratna dan Dewi memerhatikan mereka dari dapur sambil menyiapkan teh. Saya tak percaya dia ada di sini, bisik Dewi. Saya tak percaya dia hidup. Saya juga. Aku. Ratna memerhatikan Arif membuat Zahra ketawa. Rasanya seperti mimpi. Apa yang akan awak buat tentang ibu dia? Saya tidak tahu, tetapi Arif kata dia yang akan uruskannya. Bahwa kali ini akan berbeza. Semoga awak betul. Karena kalau wanita jahat itu coba sakiti awak lagi. Saya tahu, kata Ratna. Tetapi saya kena percaya bahwa kali ini kita ada peluang. Demi Zahra kalau bukan untuk saya. Ketika Arif akhirnya bersiap untuk pergi, Zahra memeluknya secara spontan. Arif terhenti sedetik kemudian memeluk anak perempuannya erat, menutup matanya seolah mahu mengukir momen ini dalam ingatannya selamanya. Ayah akan datang lagi? Tanya Zahra. Jika Bunda awak kata boleh, saya sangat mahu, jawab Arif menatap Ratna. Awak boleh datang bila-bila sahaja, kata Ratna. Di pintu Arif berhenti. Terima kasih, katanya perlahan. Terima kasih sudah mempertahankannya, membesarkannya menjadi begitu kuat. Saya tidak tahu bagaimana memulakan berterima kasih pada awak. Dia ucapan terima kasih awak, kata Ratna. Dia bahagian terbaik daripada kita berdua. Arif mengambil tangan Ratna dan menciumnya lembut. Itu gerakan ringkas, tetapi syarat janji. Esok saya cuti, katanya. Bolehkah kita buat sesuatu bersama? Bertiga mungkin pergi ke taman. Zahra pasti suka. Dan awak mahu? Ratna tersenyum, membiarkan dirinya merasakan harapan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Ya, saya mahu. Hari-hari berikutnya adalah campuran kebahagiaan dan kehati-hatian. Arif datang setiap hari, menghabiskan masa dengan Zahra, mengenalnya, jatuh cinta dengan anak perempuannya. Tetapi dia juga menghabiskan masa dengan Ratna, bertanya tentang masa lalu mereka bersama, mendengar cerita tentang hubungan mereka, coba memulihkan apa yang hilang. Satu petang ketika Zahra tidur siang, Arif dan Ratna duduk di balkoni kecil Pangsapuri. Saya ke hospital hari ini, kata Arif. Saya periksa rekod perubatan kemalangan saya. Dan awak betul, saya hilang ingatan 2 tahun, tetapi ada yang lain. Saya jumpa nota dari minggu-minggu pertama selepas kemalangan. Ibu saya memberitahu dokter bahwa tidak ada sesiapa yang bermakna dalam hidup saya, bahwa saya bujang dan tidak terikat. Sudah tentu dia melakukannya. Saya juga jumpa sesuatu yang menarik. Sepanjang minggu-minggu pertama sebelum amnesia mengeras, nampaknya saya asyik menyebut satu nama. Nama apa? Tanya Ratna walaupun hatinya sudah tahu. Ratna, kata Arif menatapnya dengan tumpuan. Saya asyik bertanya tentang Ratna, dan setiap kali saya bertanya ibu saya kata, saya keliru, itu kesan ubat. Air mata memenuhi mata Ratna. Awak cari saya? Sebahagian daripada saya sentiasa mencari awak, kata Arif sambil menggenggam tangannya. Selama 5 tahun saya ada kekosongan di dada saya, seolah-olah ada sesuatu yang penting hilang. Dokter kata itu normal selepas amnesia traumatik, tetapi ia bukan hanya kehilangan ingatan, ia adalah kehilangan awak, Arif. Saya sudah banyak berpikir tentang ini, lanjut Arif, tentang kita. Dan saya tahu awak kata masih cintakan saya, tetapi saya tidak ingat cinta kita. Saya tidak boleh ingat temu janji pertama kita, ciuman pertama kita, semua perkara yang membuat kita jatuh cinta. Hati Ratna tenggelam. Inilah penolakannya. Kenyataan bahwa Anda tidak boleh mencintai seseorang yang Anda tidak ingat. Tetapi kata Arif mengangkat dagunya agar menatap matanya. Setiap hari yang saya habiskan dengan awak, setiap momen yang kita kongsi, saya jatuh cinta pada awak lagi. Ini bukan cinta yang sama seperti yang kita miliki dulu. Ini baru, ini segar, tetapi ini nyata. Ratna, ini nyata seperti apa sahaja yang pernah saya rasa. Betulkah? Bisik Ratna hampir tidak berani percaya. Betul, konfirmasi Arif. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku dengan ibu saya. Saya tidak tahu bagaimana kita akan mengatasi semua komplikasi ini. Tetapi saya tahu saya mahu mencoba ini. Saya mahu menjadi ayah Zahra. Saya mahu berada dalam hidup awak. Saya mau lihat kemana ini membawa kita. Ratna melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan Arif memeluknya erat. Menghirup aromanya, merasakan bagaimana dia sesuai dengan sempurna dalam pelukannya. Seolah-olah tubuh mereka mengingati apa yang tidak dapat diingat oleh pikiran mereka. Mereka bercium dan rasanya seperti pulang ke rumah selepas perjalanan yang panjang.
rasanya akrab dan baru serentak. Itu semua yang Ratna impikan dan lebih. Saya cintakan awak, bisiknya di bibirnya. Saya tidak pernah berhenti cintakan awak. Kalau begitu bantu saya mengingati, kata Arif. Bukan dengan ingatan yang hilang, tetapi dengan yang baru. Bantu saya jatuh cinta pada awak setiap hari. Tetapi gelembung kebahagiaan mereka tidak dapat bertahan selamanya. Seminggu kemudian ketika Arif melawat, telepon bimbitnya berdering. Ibu saya perlu angkat, kata Arif dengan wajah masam. Dia terus menelepon tanpa henti. Pergilah, kata Ratna walaupun perutnya terasa memulas karena cemas. Arif menjauh ke balkoni untuk bercakap. Ratna dapat melihat ekspresinya berubah dari neutral kepada tegang kepada benar-benar marah. Tidak ibu, kata Arif dengan suara keras. Saya tidak akan bincangkan ini. Tidak, itu bukan urusan awak. Karena saya orang dewasa dan boleh membuat keputusan sendiri. Saya akan jumpa esok dan kita akan berbincang secara langsung. Dia menutup telepon dan kembali ke dalam. Wajahnya topeng kemarahan yang tertahan. Bagaimana dia tahu? Tanya Ratna. Saya tidak tahu, kata Arif. Tetapi dia tahu kita sudah berjumpa. Dia menuntut saya datang ke rumah keluarga esok. Awak akan pergi, ya? Kata Arif dengan tekad. Tetapi tidak sendirian. Awak ikut saya. Sudah tiba masanya kita hadapi ini bersama. Jantung Ratna berdebar dengan ketakutan. Arif, saya tidak yakin itu idea yang baik. Ibu awak benci saya. Dan sudah tiba masanya dia faham bahwa itu tidak penting. Bahwa awak dan Zahra adalah keluarga saya sekarang. Bahwa dia tidak boleh kawal saya lagi. Rumah mewah keluarga Arif sama seperti yang Ratna ingat. Megah, dingin, mengintimidasi. Apabila mereka masuk sambil bergandengan tangan, Hartini menunggu mereka di ruang utama. Arif, kata Hartini mengabaikan Ratna sepenuhnya. Apa maksud semua ini? Maksudnya saya tahu apa yang awak buat, jawab Arif dengan suara tenang tetapi mematikan. Saya tahu, awak beritahu Ratna bahwa saya sudah meninggal. Saya tahu awak menjauhkan anak perempuan saya daripada saya selama 5 tahun. Hartini tidak bergeming. Saya buat apa yang perlu untuk melindungi awak. Melindungi saya? Arif ketawa tanpa humor. Daripada apa tepatnya? Daripada dia. Hartini menunjuk Ratna dengan jijik. Daripada pemburu harta yang hanya mahukan wang awak. Ratna tidak pernah meminta sesen pun daripada saya, kata Arif. Dia membesarkan anak perempuan kita sendirian tanpa bantuan apa-apa, tanpa meminta apa-apa daripada saya. Dia bekerja sebagai pembantu rumah untuk menyara hidupnya. Bagaimana tepatnya itu menjadikannya pemburu harta? Karena sekarang setelah dia tahu awak hidup, dia ada di sini, jawab Hartini. Mencari sokongan keuangan. Anak itu milik saya, kata Arif. Dia ada mata saya, senyuman saya, malah tabiat saya menggigit bibir ketika berfikir. Dia anak perempuan saya dan saya cintakannya. Arif, awak hilang ingatan, kata Hartini menukar taktik. Wanita ini boleh beritahu awak apa sahaja dan awak akan percaya. Bagaimana awak tahu kalian benar-benar ada hubungan? Karena setiap naluri dalam tubuh saya memberitahu saya, jawab Arif. Karena ketika saya menyentuhnya, saya merasakan sesuatu yang tidak dapat saya jelaskan. Karena ketika saya bersamanya, saya rasa akhirnya jumpa potongan yang hilang dalam hidup saya. Hartini menatap Ratna dengan kebencian murni. Awak buat ini? Awak manipulasi dia dulu dan awak manipulasi dia sekarang. Tidak, kata Ratna menemui suara dan keberaniannya. Saya cintakan dia. Saya cintakan dia segenap jiwa saya. Dan ketika saya sangka dia sudah meninggal, sebahagian daripada saya turut mati. Saya tidak datang mencari wang dia. Saya datang ke bandar ini mencari kerja. Tidak lebih. Bertemu Arif adalah kebetulan. Saya tidak percaya kebetulan, kata Hartini. Kalau begitu percaya atau tidak, kata Arif. Saya sudah tidak peduli. Saya mahu awak tahu ini. Ibu, Ratna dan Zahra adalah keluarga saya. Saya akan menjadi sebahagian daripada hidup mereka. Saya akan menyokong mereka secara keuangan. Saya akan hadir. Saya akan menjadi ayah yang sepatutnya sejak awal. Jika awak buat begitu, ancam Hartini, saya akan cabut warisan awak. Buatlah, kata Arif tanpa ragu. Saya tidak perlukan wang awak lagi. Saya ada amalan sendiri, kejayaan sendiri. Saya bina ia sendiri tanpa bantuan awak. Jadi, sila serahkan harta awak pada sesiapa sahaja yang awak mahu. Saya tidak peduli. Hartini kehilangan kata-kata buat pertama kalinya dalam hidupnya. Tetapi apa yang awak tidak akan lakukan, lanjut Arif, adalah menjauhkan saya daripada anak perempuan saya. Jika awak cuba, saya akan ke media. Saya akan beritahu dunia bagaimana awak berbohong kepada wanita hamil tentang kematian saya. Bagaimana awak menjauhkan cucu daripada ayahnya.
Awak fikir bagaimana itu akan mempengaruhi reputasi awak yang berharga? Wajah Hartini memerah kerana marah. Awak tidak berani. Cuba dan lihat, kata Arif. Saya beri awak pilihan, Ibu. Awak boleh terima Ratna dan Zahra menjadi sebahagian daripada hidup kami dengan beradab, atau awak boleh tolak kami dan awak akan kehilangan anak lelaki tunggal awak selamanya. Awak yang pilih. Dengan itu Arif menggenggam tangan Ratna dan mereka keluar dari rumah mewah itu meninggalkan Hartini yang terpanar di dalam. Ratna akhirnya bernafas. Itu sengit. Sudah sepatutnya dibuat sejak lama, kata Arif. Saya sepatutnya hadapi dia seperti ini 5 tahun lalu ketika dia tolak kita. Mungkin kalau saya buat begitu, tidak ada yang jadi seperti ini. Kemalangan boleh sahaja berlaku, kata Ratna. Mungkin. Tetapi, sekurang-kurangnya Zahra akan kenal ayahnya. Sekurang-kurangnya awak tidak perlu melalui semua itu sendirian. Saya ada di sini sekarang, kata Ratna sambil menggenggam tangannya. Kita ada di sini sekarang. Itu yang penting. Selama minggu-minggu berikutnya, Arif sepenuhnya terintegrasi dalam kehidupan mereka. Dia memberitahu Zahra bahwa dia ayahnya dan yang mengejutkan kedua-duanya, anak itu menerimanya dengan mudah, seolah-olah di suatu tempat dalam hatinya dia selalu tahu. Jadi sekarang saya ada ayah? Tanya Zahra. Mata hijau besarnya penuh kekaguman. Ya, anak perempuan kecil, kata Arif berlutut di hadapannya. Saya sangat minta maaf tidak ada di sini lebih awal, tetapi sekarang saya di sini dan saya tidak akan pernah pergi. Ayah janji? Tanya Zahra menghulurkan jari kelingkingnya. Arif mengaitkan jari kelingkingnya dengan jari kelingking anak perempuannya. Saya janji. Arif berkeras menyokong mereka secara keuangan. Dia mencarikan Ratna Pangsapuri yang lebih baik di kawasan yang lebih selamat. Dia berkeras membayar Tadika Zahra, pakaiannya, semuanya. Ratna menolak pada mulanya. Sudah biasa dengan kemandiriannya, tetapi Arif tetap bertegas. Tolong, katanya, biarkan saya buat ini. Biarkan saya menebus 5 tahun yang hilang. Biarkan saya menjaga keluarga saya. Keluarga saya. Kata-kata itu membuat hati Ratna cair. Tetapi yang paling penting, Arif mencadangkan sesuatu yang Ratna tidak pernah fikir mungkin. Kembali belajar. Katanya satu malam ketika mereka makan malam bersama, Zahra sudah tidur di biliknya. Selesaikan jurusan keperawatan awak. Arif, saya tidak boleh. Saya perlu bekerja. Saya perlu menjaga Zahra. Saya boleh jaga Zahra, tegas Arif. Dan saya boleh bayar yuran awak sepanjang belajar. Itu paling kurang yang boleh saya buat. Itu terlalu banyak, protes Ratna. Tidak, kata Arif menggenggam tangannya. Itu tidak cukup. Tidak akan pernah cukup untuk menebus apa yang awak hilang. Tetapi biarkan saya coba. Biarkan saya bantu awak mencapai kembali impian awak. Dengan air mata di matanya, Ratna menerima. 6 bulan kemudian, Ratna kembali ke Universiti Malaya belajar keperawatan semula. Sukar untuk menyeimbangkan kuliah waktu dengan Zahra dan hubungannya yang berkembang dengan Arif. Tetapi dia gembira, lebih gembira daripada yang pernah dia rasa selama bertahun-tahun. Arif dan Ratna mengambil semuanya perlahan-lahan. Kali ini dia memujuknya dengan betul dengan makan malam, bunga, berjalan-jalan romantis, berbeza daripada sebelumnya, tetapi juga indah. Mereka membina sesuatu yang baru bersama. Satu malam ketika mereka berjalan di Taman Suropati, tempat yang sama di mana mereka bercium buat pertama kalinya 6 tahun lalu, Arif berhenti di bawah pokok yang bercahaya. Ada apa? Tanya Ratna. Awak kata saya melamar awak di sini, kata Arif. Di tempat ini tepat. Ya, konfirmasi Ratna. Jantungnya mula berdebar lebih kencang. Di bawah pokok ini, tepat di sini. Saya tidak boleh ingat detik itu, kata Arif. Dan ada kesedihan dalam suaranya. Saya tidak boleh ingat bagaimana saya melamar awak. Apa yang saya kata, apa yang saya rasa. Tetapi saya tahu, apa yang saya rasa sekarang. Dia berlutut mengeluarkan kotak baldu kecil dari sakunya. Ratna terhenti, air mata sudah mengalir. Ratna, kata Arif membuka kotak, untuk menunjukkan cincin berlian yang indah. Saya tidak boleh beri awak masa lalu. Saya tidak boleh pulihkan tahun-tahun yang hilang. Tetapi saya boleh beri awak masa depan. Kawin dengan saya bukan kerana siapa kita dulu, tetapi kerana siapa kita sekarang. Kerana saya cintakan awak. Saya jatuh cinta pada awak lagi hari demi hari, momen demi momen. Dan saya mahu terus jatuh cinta pada awak seumur hidup saya. Ya, Isak Ratna. Ya, 1000 kali ya. Arif menyematkan cincin di jarinya dan menciumnya di bawah bintang-bintang, sama seperti yang dia lakukan 6 tahun lalu. Mencipta kenangan baru untuk menggantikan yang hilang. Malam itu selepas mereka kembali ke Pangsapuri dan Zahra sudah tidur lena, Ratna dan Arif duduk bersama di sofa kecil, tangan mereka bersatu. Cincin baru berkilauan di jari Ratna.
Kesunyian yang menyelubungi mereka bukanlah kesunyian yang janggal, tetapi kesunyian yang penuh makna. Kesunyian dua orang yang telah menemui semula apa yang mereka fikir sudah hilang selamanya. Saya masih tidak percaya ini nyata, bisik Ratna menatap cincin di jarinya. Kadang saya takut ini semua hanya mimpi dan saya akan terjaga sendirian lagi. Arif mengangkat tangannya dan mencium jarinya dengan lembut. Ini nyata. Saya nyata dan saya tidak akan kemana-mana. Bagaimana kita akan beritahu Zahra? Tanya Ratna. Maksud saya dia sudah tahu awak ayahnya, tetapi perkahwinan ini, kita akan beritahu dia esok, kata Arif dengan senyuman. Dan saya yakin dia akan sangat gembira, mungkin dia akan minta jadi gadis penabur bunga. Ratna ketawa. Suara yang begitu bebas dan gembira, suara yang sudah lama tidak dia dengari daripada dirinya sendiri. Dia pasti akan minta gaun yang paling berkilau. Apa sahaja yang dia mahu, kata Arif. Apa sahaja yang kalian berdua mahu, saya akan berikan segalanya. Keesokan paginya ketika Zahra bangun dan berlari ke ruang makan untuk sarapan, dia mendapati kedua ibu bapanya sudah menunggunya dengan senyuman misteri. Ada apa? Tanya Zahra dengan mata ingin tahu. Kenapa bunda dan ayah senyum-senyum? Ratna dan Arif saling memandang. Kemudian Arif berlutut di hadapan anak perempuannya. Zahra, ayah ada sesuatu yang sangat penting untuk diberitahu. Apa? Mata hijau besar itu membulat dengan jangkaan. Ayah dan bunda akan berkahwin, kata Arif. Kita akan jadi keluarga yang rasmi. Bagaimana pendapat awak? Untuk seketika, Zahra hanya menatap mereka. Kemudian wajahnya pecah dalam senyuman paling lebar yang pernah Ratna lihat. Betulkah? Jeritnya. Melompat ke dalam pelukan Arif. Kita akan jadi keluarga sungguhan, seperti dalam cerita dongeng. Seperti dalam cerita dongeng, konfirmasi Ratna, menyertai dalam pelukan keluarga, dan awak akan jadi gadis penabur bunga yang paling cantik. Saya mahu gaun yang berkilau, seru Zahra persis seperti yang Ratna ramalkan. Dan mahkota. Boleh pakai mahkota? Tentu sahaja boleh, kata Arif ketawa. Anak perempuan saya berhak mendapat mahkota. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan perkahwinan. Walaupun Ratna dan Arif bersetuju untuk mengadakan upacara yang ringkas dan intim, tetap ada banyak perkara yang perlu diuruskan. Dewi dengan antusias mengambil peranan sebagai penyelaras tidak rasmi, membantu Ratna memilih gaun, mengatur catering, dan menghubungi keluarga. Awak kena hubungi ibu bapa awak, kata Dewi satu petang, ketika mereka sedang melihat buku sampel jemputan. Mereka perlu tahu, Ratna mengeluh. Hubungannya dengan ibu bapanya tetap baik selama ini. Walaupun jarak memisahkan mereka, mereka telah menyokongnya tanpa syarat ketika dia kembali ke Yogyakarta dalam keadaan hamil dan patah hati. Mereka membantu membesarkan Zahra selama tahun-tahun awal yang sukar. Mereka berhak mengetahui berita gembira ini. Awak betul? Kata Ratna mengambil telepon bimbitnya. Dia menghubungi nomor yang sangat akrab. Selepas beberapa deringan, suara ibunya yang hangat menjawab. Hello, Ratna, ada apa nak? Ibu, kata Ratna, suaranya bergetar dengan emosi. Saya ada berita yang sangat penting. Awak baik-baik sahaja. Zahra baik-baik sahaja. Ada kebimbangan dalam suara ibunya. Kami baik-baik sahaja, ibu. Lebih baik daripada baik, ibu. Arif hidup. Dia tidak pernah meninggal dan kami akan berkahwin. Keheningan panjang di hujung telepon. Kemudian suara tangisan. Ya Allah, bisik ibunya. Ya Allah, Ratna, bagaimana? Bagaimana mungkin? Ratna menceritakan semuanya. Tentang malam di hospital, tentang Arif yang hilang ingatan, tentang kebohongan Hartini, tentang bagaimana mereka menemui jalan kembali satu sama lain. Ibunya mendengar, kadang menangis, kadang berseru tidak percaya. Kami akan datang, kata ibunya akhirnya. Ayah awak dan saya, kami akan ada di sana untuk perkahwinan awak. Anak perempuan saya akhirnya mendapat kebahagiaannya. Ketika Ratna menutup telepon, air mata mengalir di pipinya. Tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Seminggu sebelum perkahwinan, Arif menghadapi cabaran terbesarnya, memberitahu ayahnya. Hubungan Arif dengan Bambang sentiasa rumit. Ayahnya adalah lelaki yang sibuk, sering tidak hadir dalam masa kecilnya, dan sentiasa tunduk pada kehendak Hartini. Tetapi Arif merasakan ayahnya berhak tahu. Mereka bertemu di sebuah restoran, jauh dari rumah keluarga dan jauh dari Hartini. Bambang kelihatan lebih tua daripada yang Arif ingat. Rambutnya hampir sepenuhnya putih sekarang, dan ada keletihan di matanya yang tidak ada sebelum ini. Ayah, sapa Arif ketika mereka duduk. Terima kasih sudah mau berjumpa. Awak anak saya, kata Bambang ringkas. Sudah tentu saya mahu berjumpa. Mereka memesan makanan dalam kesunyian yang janggal. Ketika pelayan pergi,
Arif memutuskan untuk terus kepada intinya. Ayah, saya akan berkahwin. Bambang mengangkat keningnya. Dengan siapa? Dengan Ratna. Wanita yang dulu bersama saya sebelum kemalangan. Wanita yang ibu kata sudah pergi. Ah, kata Bambang. Dan ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Arif berhenti. Jadi awak sudah tahu? Ayah tahu? Ayah tahu tentang Ratna? Tentang apa yang ibu buat? Arif merasakan kemarahan mula naik. Bambang menghela nafas berat. Saya tidak tahu semuanya. Tidak sampai ke belakangan ini. Tetapi ya saya tahu ada seorang wanita. Saya tahu ibu awak tidak bersetuju. Dan saya tahu dia pergi. Wajahnya penuh penyesalan. Saya tahu ada cucu yang tidak pernah saya temui. Zahra, kata Arif. Namanya Zahra. Dia berusia 4 tahun dan dia luar biasa. Dan selama 4 tahun hidupnya, ayah tidak ada di sana karena ibu putuskan untuk berbohong. Saya minta maaf, kata Bambang. Saya sepatutnya lebih tegas. Saya sepatutnya bertanya lebih banyak. Tetapi awak tahu bagaimana ibu awak ketika dia sudah putuskan sesuatu. Itu bukan alasan, potong Arif. Ayah biarkan ini berlaku. Ayah biarkan ibu musnahkan hidup saya. Awak betul, aku Bambang. Dan saya tidak ada pembelaan. Apa yang boleh saya buat sekarang adalah meminta maaf dan berharap awak beri saya peluang untuk memperbaikinya. Lelaki yang sentiasa dihormatinya, walaupun jarang hadir. Lelaki yang memilih jalan yang mudah daripada menentang istrinya. Sebahagian daripada Arif mahu marah, mahu menolak permintaan maaf ini. Tetapi bahagian lain, bahagian yang lebih bijak tahu bahwa kebencian tidak akan membawa kebaikan. Perkahwinan kami akan diadakan minggu depan, kata Arif akhirnya di Masjid Al-Azhar. Saya mahu ayah ada di sana. Mata Bambang berkaca-kaca. Awak pasti? Ya. Zahra, perlu kenal datuknya. Dan saya perlukan ayah saya di hari perkahwinan saya. Saya akan ada di sana, janji Bambang. Dan Arif, saya tidak bersetuju dengan apa yang ibu awak buat. Saya tidak pernah bersetuju. Ratna nampak wanita yang baik. Dan Zahra cucu saya. Saya mahu mengenalinya jika awak izinkan. Kita lihat sahaja, kata Arif. Satu langkah pada satu masa. Hari perkahwinan tiba dengan cepat. Pagi itu, Ratna terjaga di pangsa purinya dengan perasaan bercampur antara gementar dan gembira. Dewi sudah ada di sana, membantu menyiapkan segalanya. Ibu bapa Ratna telah tiba dari Yogyakarta sehari sebelumnya dan ibunya sudah menangis sejak subuh. Awak nampak sangat cantik, kata Ibu Ratna membantu anak perempuannya memakai gaun pengantinnya. Gaun itu ringkas tetapi elegan berwarna putih gading dengan perincian renda halus. Ibu, jangan menangis lagi, kata Ratna ketawa walaupun matanya sendiri berkaca-kaca. Nanti makeup saya luntur. Ini air mata gembira, kata ibunya. Selepas semua yang awak lalui, akhirnya awak mendapat pengakhiran bahagia awak. Ini bukan pengakhiran, koreksi Ratna. Ini permulaan baru. Di sebelah bandar, Arif sedang bersiap dengan bantuan rakannya, Hendra yang bersetuju menjadi saksi. Awak gementar? Tanya Hendra. Sangat, aku Arif. Tetapi juga sangat yakin ini adalah perkara paling betul yang pernah saya buat. Awak tahu, kata Hendra. Ketika awak pertama kali cerita tentang Ratna dan Zahra, saya pikir awak sudah gila. Menemui cinta yang hilang, anak yang awak tidak tahu kedengarannya seperti drama televisyen. Kadang-kadang hidup lebih pelik daripada fiction, kata Arif dengan senyuman. Dan kadang-kadang jika awak bernasib baik, hidup awak juga boleh seindah fiction. Akad nikah berlangsung di Masjid Al-Azhar yang indah. Walaupun tetamu yang hadir tidak ramai, hanya keluarga terdekat dan beberapa rakan, suasananya dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Zahra berdiri di sebelah ibunya, memakai gaun putih berkilauan, seperti yang dia minta dengan mahkota bunga di kepalanya. Dia adalah gadis penabur bunga yang paling bangga dan gembira. Bambang hadir duduk di barisan hadapan. Matanya tidak pernah meninggalkan Zahra. Ini adalah kali pertama dia bertemu cucunya secara langsung, dan emosinya jelas terpancar di wajahnya. Hartini seperti yang dijangka tidak datang. Ketika Ustaz memimpin ijab kabul, suara Arif tegas dan yakin. Saya terima nikahnya Ratna binti Suroto dengan mas kahwin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebanyak 5.000 dibayar tunai. Sah, kata Ustaz dan ruangan pecah. Dalam tepukan dan tangisan gembira, Arif dan Ratna saling menatap. Mata mereka berbicara lebih daripada perkataan. Mereka telah melalui begitu banyak untuk sampai ke detik ini. Begitu banyak kesakitan, begitu banyak kehilangan, begitu banyak keraguan, tetapi mereka berjaya. Mereka menemui jalan pulang antara satu sama lain. Saya cintakan awak, bisik Arif. Saya cintakan awak lebih, balas Ratna. Sekarang kita keluarga sebenar.
seru Zahra melompat ke dalam pelukan kedua ibu bapanya. Seperti yang dijanjikan, majlis kecil diadakan di sebuah restoran ringkas tidak jauh dari masjid. Makanan Melayu tradisional dihidangkan. Rendang, nasi kuning, sate ayam, semua kegemaran Ratna yang dia rindui selama bertahun-tahun di Kuala Lumpur. Semasa majlis, Bambang menghampiri Ratna dengan teragak-agak. "Ratna," katanya, "saya mahu minta maaf atas segalanya, saya sepatutnya buat lebih banyak. Saya sepatutnya tidak benarkan istri saya." "Pak Bambang," potong Ratna dengan lembut. "Hari ini adalah hari gembira. Mari kita jangan bincangkan masa lalu. Apa yang penting sekarang adalah masa depan." Bambang mengangguk, matanya basah. "Awak wanita yang pemurah, anak saya bernasib baik memilikimu. Kami bernasib baik memiliki satu sama lain," koreksi Ratna. Kemudian Bambang berlutut di hadapan Zahra yang menatapnya dengan mata ingin tahu. "Hai Zahra," katanya suaranya bergetar. "Saya Datuk Bambang, ayah kepada ayah awak." Zahra memiringkan kepalanya. "Saya ada Datuk." "Ya," kata Bambang, "dan Datuk sangat mahu mengenali awak. Adakah itu baik-baik sahaja?" Zahra menatap ibunya mencari pengesahan. Ratna mengangguk dengan senyuman kecil. Kemudian Zahra kembali menatap Bambang dan menghulurkan tangan kecilnya. "Boleh, tetapi Datuk kena janji akan bermain dengan saya." Bambang ketawa, suara yang penuh kelegaan dan kebahagiaan. "Datuk janji." Malam itu, selepas semua tetamu pulang dan Zahra sudah tidur lena di biliknya, Ratna dan Arif duduk bersama di balkoni pangsapuri baru mereka, menatap langit Kuala Lumpur yang berkelip dengan lampu kota. "Istri saya," kata Ratna, mencuba perkataan itu di lidahnya. "Saya masih tidak percaya." "Percayalah," kata Arif memeluknya dari belakang. "Awak istri saya, Zahra anak kita, dan ini baru permulaan." "Apa yang akan berlaku dengan ibu awak?" tanya Ratna. "Pada akhirnya dia kena terima ini atau tidak?" kata Arif jujur. "Saya harap dia akan berubah, tetapi saya tidak akan biarkan sikapnya mempengaruhi kebahagiaan kita. Jika dia mahu menjadi sebahagian daripada hidup kita, pintu terbuka. Tetapi jika tidak, kita akan baik-baik sahaja tanpanya." Ratna berpaling dalam pelukannya, menatap matanya. "Awak sudah korbankan banyak untuk saya. Hubungan awak dengan ibu awak, warisan keluarga awak. Saya tidak korbankan apa-apa." Potong Arif. "Saya memilih. Saya memilih awak dan Zahra, dan itu adalah pilihan termudah yang pernah saya buat." Mereka bercium di bawah langit malam. Dua jiwa yang akhirnya menemui kedamaian selepas badai yang panjang. Bulan-bulan pertama perkahwinan mereka dipenuhi dengan penyesuaian dan penemuan. Ratna perlu biasa berkongsi ruang dan kehidupan dengan seseorang lagi selepas bertahun-tahun berdikari. Arif perlu belajar menjadi ayah sepenuh masa, bukan sahaja pengunjung. Dan Zahra perlu menyesuaikan diri dengan struktur keluarga baru. Tetapi mereka melalui semuanya bersama dengan kesabaran dan cinta. Setiap malam mereka makan malam bersama sebagai keluarga. Setiap hujung minggu mereka pergi berkelah di Taman Tasik Perdana atau Zoo Negara. Mereka membina tradisi baru, kenangan baru, asas baru untuk keluarga mereka. Ratna meneruskan pengajiannya, kini dengan sokongan penuh daripada suaminya. Arif mengatur jadwalnya agar boleh menjemput Zahra. Dari tadika apabila Ratna ada kelas petang, mereka adalah pasukan dalam segala hal. 6 bulan selepas perkahwinan, Ratna menyadari ada sesuatu yang berbeza dengan tubuhnya. Mual pada waktu pagi, keletihan yang tidak biasa. Lewat datang haid, dengan tangan yang menggeletar, dia membeli alat ujian kehamilan dan menunggu keputusannya di bilik air. 2 garisan merah jambu positif. Dia memanggil Arif. Suaranya bergetar antara tidak percaya dan gembira. Arif berlari masuk, wajahnya bimbang. "Ada apa?" "Awak baik-baik sahaja." Ratna menunjukkan alat ujian itu, tidak mampu berkata-kata. Arif menatapnya, kemudian menatap Ratna, kemudian kembali ke alat ujian itu. "Ini, kita." "Saya hamil," kata Ratna. Air mata mula mengalir. "Kita akan ada bayi lagi." Arif memeluknya erat ketawa dan menangis serentak. "Ya Allah, ya Allah, Ratna, kita akan ada bayi." "Awak gembira?" tanya Ratna. "Gembira." Arif berundur sedikit untuk menatap wajahnya. "Saya tidak ada kata untuk menggambarkan betapa gembiranya saya. Kali ini saya akan ada di sana untuk semuanya. Setiap pemeriksaan, setiap tendangan, setiap momen, saya tidak akan terlepas apa-apa." "Bagaimana kita akan beritahu Zahra?" tanya Ratna. "Dengan cara yang istimewa," kata Arif dengan senyuman. Malam itu mereka menjemput Zahra untuk makan malam istimewa. Ratna menyediakan makanan kegemaran anak perempuannya dan mereka menghias meja dengan belon dan reben. "Ada apa?" tanya Zahra ingin tahu. Matanya bersinar melihat hiasan itu. "Ini bukan hari jadi awak,"
kata Arif. Ini lebih baik daripada hari jadi. Ini pengumuman besar. Apa? Apa? Zahra melompat-lompat dengan antusias. Ratna berlutut di hadapan anak perempuannya, menggenggam tangan kecilnya. Zahra, sayang, bagaimana perasaan awak jika bunda beritahu awak akan jadi kakak? Perlu beberapa saat bagi Zahra untuk memproses maklumat itu. Kemudian matanya membulat seperti piring. Adik, saya akan ada adik. Ya, kata Arif turut berlutut. Ada bayi dalam perut bunda, awak akan jadi kakak. Zahra menatap perut Ratna dengan takjub. Ada bayi di sana sekarang. Ya, kata Ratna ketawa. Masih sangat kecil, tetapi dalam beberapa bulan akan membesar dan kemudian lahir. Saya mahu adik perempuan, deklarasi Zahra, supaya boleh main patung dengan saya. Kita lihat sahaja nanti, kata Arif. Tetapi apa sahaja yang lahir, lelaki atau perempuan, awak akan jadi kakak yang hebat. Zahra memeluk kedua ibu bapanya erat. Ini hari terbaik dalam hidup saya. Saya ada ayah, saya ada keluarga, dan sekarang saya akan ada adik. Kehamilan Ratna berjalan lancar. Kali ini dia tidak sendirian. Arif menemaninya ke setiap pemeriksaan, memegang tangannya semasa imbasan ultrasound, bercakap dengan perut Ratna setiap malam sebelum tidur. Dia mengejar semua momen yang dia terlepas dengan Zahra. 4 bulan memasuki kehamilan. Mereka mengetahui bayi itu lelaki. Zahra pada mulanya sedikit kecewa karena tidak mendapat adik perempuan, tetapi segera bersemangat memikirkan memiliki adik lelaki yang boleh dia ajar dan lindungi. Saya akan ajar dia main bola, kata Zahra serius, dan buat dia kuat supaya tiada siapa berani ganggu dia. Awak akan jadi kakak yang luar biasa, kata Ratna mencium dahi anak perempuannya. Bulan berlalu, perut Ratna membesar. Arif semakin protektif, sentiasa memastikan istrinya makan dengan baik, cukup rehat, tidak terlalu banyak bekerja. Ratna merasa dicintai dan dijaga dengan cara yang tidak pernah dia alami sebelum ini. Sementara itu, hubungan dengan keluarga Arif beransur baik. Bambang menjadi datuk yang hadir, menziarahi Zahra setiap minggu, membawakannya hadiah, mengajarnya bermain catur. Dia dan Ratna mengembangkan hubungan yang mesra, dibina atas rasa hormat bersama dan cinta bersama untuk Arif dan Zahra. Hartini tetap menjaga jarak. Dia tidak pernah secara langsung menghubungi Ratna atau mengakui kesalahannya. Tetapi Arif mendengar daripada ayahnya bahwa ibunya tidak seperti dulu, bahwa kesendirian dan keras kepalanya mula mempengaruhi dirinya. Arif merasakan campuran antara simpati dan frustrasi terhadap ibunya. Satu hari, sekitar sebulan sebelum tarikh jangkaan kelahiran, Bambang datang melawat dengan ekspresi serius di wajahnya. Ada apa ayah? Tanya Arif. Bimbang. Ini tentang ibu awak, kata Bambang perlahan. Dia sakit Arif, jantungnya lemah. Dokter kata dia perlukan pembedahan, tetapi keadaannya berisiko tinggi. Arif merasakan campuran emosi yang rumit. Inilah wanita yang telah berbohong kepadanya, yang telah menjauhkannya daripada cinta dan anaknya selama bertahun-tahun. Tetapi ini juga ibunya, wanita yang melahirkannya, yang menjaganya ketika sakit, yang mencintainya dengan cara yang bengkok. Apa yang patut saya buat? Tanya Arif kepada Ratna malam itu. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saya tentang ini. Ratna menggenggam tangannya, memilih kata-katanya dengan berhati-hati. Dia ibu awak. Apa sahaja yang berlaku di antara kalian, ikatan itu tidak boleh diputuskan. Jika awak mahu berjumpa dia, saya akan sokong awak. Tetapi selepas semua yang dia buat pada awak, yang dia buat pada saya menyakitkan, aku Ratna. Tetapi saya tidak mahu hidup saya dikawal oleh kebencian. Dan saya tidak mahu awak menyesal nanti jika sesuatu berlaku dan awak tidak pernah mengucapkan selamat tinggal. Arif menatap istrinya dengan kekaguman. Bagaimana awak boleh begitu pemaaf? Karena saya ada semua yang saya mahu, kata Ratna ringkas. Saya ada awak, saya ada Zahra, saya ada bayi dalam perut saya. Hidup saya penuh dengan cinta. Saya tidak ada ruang untuk kebencian. Keesokan harinya, Arif pergi ke rumah mewah keluarganya, buat pertama kalinya sejak konfrontasi dengan ibunya beberapa bulan lalu. Rumah itu terasa berbeza sekarang, lebih sunyi, lebih suram. Dia menemui Hartini di biliknya, berbaring di katil yang kelihatan terlalu besar untuknya. Wanita yang dulu begitu kuat dan mengintimidasi, kini kelihatan rapuh. Usianya akhirnya kelihatan di wajahnya. Arif, kata Hartini suaranya lemah tetapi matanya masih tajam. Awak datang. Ayah beritahu saya tentang jantung awak, kata Arif duduk di kerusi sisi katil. Mengapa awak tidak beritahu saya sendiri? Hartini ketawa perlahan. Tawa yang bertukar menjadi batuk. Kerana saya fikir awak tidak peduli selepas semua yang berlaku. Awak ibu saya, kata Arif ringkas. Sudah tentu saya peduli.
Kesunyian janggal menyelubungi mereka. Ada begitu banyak yang tidak terucapkan di antara mereka. Begitu banyak luka yang belum sembuh. Saya buat silap, kata Hartini akhirnya. Kata-kata yang Arif tidak sangka akan dia dengar dari mulut ibunya. Dengan Ratna, dengan cucu saya pikir saya melindungi awak. Tetapi saya hanya takut kehilangan awak. Takut kehilangan saya? Awak segala-galanya bagi saya, kata Hartini. Dan buat pertama kalinya, Arif melihat air mata di mata ibunya. Ketika awak jatuh cinta dengan gadis itu, saya rasa seperti kehilangan awak. Jadi, saya buat perkara-perkara yang sepatutnya tidak saya buat. Ibu hampir musnahkan hidup saya, kata Arif. Bukan dengan marah, tetapi dengan kesedihan. Ibu menjauhkan saya daripada wanita yang saya cintai. Ibu membuat saya terlepas 4 tahun pertama, kehidupan anak perempuan saya. Saya tahu dan saya minta maaf. Lebih daripada yang boleh saya ungkapkan. Arif menatap ibunya melihat penyesalan tulus di matanya. Dia tidak pasti sama ada dia boleh memaafkan sepenuhnya, tidak dalam masa terdekat. Tetapi dia boleh cuba memahami. Ratna hamil, kita akan ada anak lelaki. Mata Hartini sedikit membulat, cucu lelaki. Ya, dan saya mahu anak-anak saya kenal nenek mereka. Semua nenek mereka termasuk awak. Jika awak mahu. Saya serius, kata Arif. Tetapi ini memerlukan usaha daripada kedua-dua belah pihak. Awak kena terima Ratna. Benar-benar menerimanya sebagai menantu awak dan sebagai ibu kepada cucu-cucu awak. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi manipulasi. Hartini mengangguk, air mata mengalir di pipi kurusnya. Saya akan coba. Saya janji akan coba. Kalau begitu, sembuh dulu, kata Arif menggenggam tangan ibunya buat pertama kalinya dalam masa yang sangat lama. Pembedahan awak akan berjaya dan kemudian kita boleh mula bina semula. Pembedahan Hartini dijadwalkan 2 minggu kemudian, tepat pada masa yang sama dengan tarikh jangkaan kelahiran bayi. Arif merasa terkoyak antara dua keutamaan, tetapi Ratna mendesaknya untuk hadir di hospital untuk ibunya. Saya ada Dewi dan ibu bapa saya, kata Ratna. Ibu awak hanya ada awak. Pada akhirnya takdir memutuskan sendiri. Ratna mula kontraksi pada malam sebelum pembedahan Hartini dijadwalkan. Arif membawanya ke hospital besar Kuala Lumpur, hospital yang sama, di mana mereka pertama kali bertemu semula, tempat yang kini terasa seperti bulatan penuh. Proses kelahiran berlangsung 12 jam. Arif tidak meninggalkan sisi istrinya sedetik pun, memegang tangannya, menyapu peluhnya, membisikkan kata-kata semangat. Dan ketika akhirnya tangisan bayi memenuhi bilik, ketika Arif melihat anak lelakinya buat pertama kalinya, dia menangis tanpa malu. Dia sempurna, bisiknya menatap makhluk kecil yang berkerut di lengan Ratna. Dia benar-benar sempurna. Rizky, kata Ratna tersenyum penat tetapi gembira. Kita akan namakan dia Rizky, seperti yang kita sepakati. Rizky, ulang Arif, mencium dahi bayi, dan istrinya bergilir. Selamat datang ke dunia, jagoan. Zahra dibenarkan masuk beberapa jam kemudian diiringi oleh Dewi. Matanya membulat melihat adik lelakinya buat pertama kalinya. Dia kecil sangat, bisiknya dengan takjub. Boleh saya pegang? Tentu, kata Ratna, membantu Zahra memegang Rizky dengan berhati-hati. Ini adik awak, Rizky. Hai, Rizky, kata Zahra serius. Saya Zahra, kakak awak. Saya akan lindungi awak selamanya. Itu janji saya. Air mata mengalir di pipi Arif melihat kedua anaknya bersama. Inilah momen yang sepatutnya dia alami 4 tahun lalu dengan Zahra. Momen yang dia sangka tidak akan pernah dia rasa. Tetapi kini dikelilingi oleh keluarganya. Dia merasa lebih lengkap daripada sebelumnya. Pembedahan Hartini berjaya. Ketika Arif menziarahinya, beberapa hari kemudian, dia membawa gambar-gambar Rizky. Hartini menatap gambar-gambar itu dengan mata berkaca-kaca. Dia mirip dengan awak waktu bayi, katanya. Sangat mirip. Mahu ibu berjumpa dengannya, menemui dia dan Zahra juga? Hartini mengangguk, tidak mampu berkata-kata. 2 minggu kemudian, Hartini datang melawat ke Pangsapuri Arif dan Ratna buat pertama kalinya. Dia membawa hadiah untuk kedua cucunya, patung untuk Zahra, dan 1 set pakaian bayi untuk Rizky. Pertemuan itu janggal pada mulanya. Ketegangan antara Hartini dan Ratna masih terasa, tetapi Zahra dengan kepolosannya yang khas kanak-kanak mencairkan suasana. Nenek mahu main patung dengan saya? Tanyanya menghulurkan tangan kecilnya. Hartini menatap Ratna, seolah meminta izin. Ratna mengangguk dengan senyuman kecil. Tentu sayang, kata Hartini menerima tangan Zahra. Tunjukkan nenek patung awak. Sementara Zahra membawa neneknya ke biliknya, Ratna dan Arif saling memandang. Ini tidak sempurna, jauh dari itu. Masih ada luka yang perlu disembuhkan, kepercayaan yang perlu dibina.
Tetapi ini adalah permulaan. Dan kadang-kadang, permulaan adalah semua yang Anda perlukan. 2 tahun berlalu, Ratna lulus dari Universiti Malaya dengan kepujian, satu pencapaian yang dimungkinkan oleh sokongan tanpa henti daripada Arif dan keluarganya. Zahra, Dewi, ibu bapa Ratna, Bambang, dan bahkan Hartini hadir di majelis konvokasinya, bertepuk tangan dengan bangga ketika namanya dipanggil. "Awak berjaya," kata Arif selepas upacara, memeluk istrinya erat. "Selepas semua halangan, awak berjaya." "Kita berjaya," koreksi Ratna. "Saya tidak akan boleh buat tanpa awak." Ratna mula bekerja sebagai juru rawat di Hospital Besar Kuala Lumpur, hospital yang sama di mana Arif berpraktis sebagai dokter kanak-kanak. Ada sesuatu yang puitis tentang bekerja di tempat yang sama, di mana takdir mempertemukan mereka semula. Mereka sering makan tengah hari bersama di kafeteria hospital, berkongsi cerita tentang pesakit mereka, menyokong satu sama lain melalui hari-hari yang sukar. Rakan sekerja mereka sering bergurau bahwa mereka adalah pasangan paling romantis di hospital. "Bagaimana kalian masih boleh begitu mesra selepas berkahwin bertahun-tahun?" tanya seorang juru rawat muda. Satu hari Ratna tersenyum memikirkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. "Kerana kita tidak mengambil satu sama lain begitu sahaja. Kita pernah kehilangan satu sama lain, dan kita tahu betapa berharganya peluang kedua ini." Satu petang ketika sedang mengemas bilik kerjanya, Arif menemui sesuatu di laci yang sudah lama tidak dibuka. Sebuah gambar lama agak kusam kerana usia. Gambar itu menunjukkan dirinya dan Ratna 7 tahun lalu ketika mereka masih pelajar. Ketika masa depan kelihatan penuh kemungkinan tanpa batas, Ratna bersandar di bahunya. Kedua-duanya tersenyum ke kamera dengan kebahagiaan yang tidak tersentuh oleh kesakitan yang akan datang. "Dari mana awak dapat ini?" tanya Ratna ketika Arif menunjukkannya padanya. "Dari pangsapuri lama saya," jelas Arif. "Pembantu rumah saya jumpa ketika membersihkan. Ia ada di dalam buku perubatan yang tidak pernah selesai saya baca." Mereka menatap gambar itu bersama. Dua versi yang lebih tua dan lebih bijak daripada orang muda itu. "Awak pernah berharap untuk mengingati?" tanya Ratna lembut. Arif memikirkannya seketika. "Kadang-kadang saya mahu ingat ciuman pertama kita. Saya mahu ingat saat pertama kali kita kata cinta. Saya mahu ingat perasaan saya ketika pertama kali tahu tentang Zahra. Tetapi, kemudian, saya fikir, mungkin ini adalah rahmat tersembunyi. Kita perlu mulakan dari awal, membina hubungan kita dari sifar. Dan apa yang kita bina sekarang sangat kuat, kerana kita memilihnya. Setiap hari saya memilih untuk cintakan awak. Bukan kerana ingatan atau kewajiban, tetapi kerana awak adalah orang paling luar biasa yang saya kenal." Ratna mencium suaminya dengan lembut. "Saya cintakan awak. Saya cintakan awak lebih," balas Arif. "Tidak mungkin," mereka ketawa. Dan dalam momen itu, dengan gambar masa lalu di tangan mereka dan masa depan cerah di hadapan, Ratna menyadari bahwa segalanya berlaku sebagaimana sepatutnya. Kesakitan, kehilangan tahun-tahun perjuangan, semuanya membawa mereka ke momen ini. Semuanya membuat mereka lebih kuat, lebih tabah, lebih mampu menghargai cinta yang mereka miliki. Malam itu, selepas menidurkan Zahra, anak perempuan mereka yang kini berusia 6 tahun, dan memeriksa Rizki yang tidur lena di buayannya, Ratna dan Arif duduk bersama di ruang tamu pangsapuri mereka. Rumah yang mereka beli tahun lepas dengan simpanan gabungan mereka. Rumah yang penuh dengan gelak tawa dan cinta dan kenangan baru. "Gembira?" tanya Arif, seperti yang selalu dia tanyakan. "Lebih gembira daripada yang saya pernah sangka mungkin," jawab Ratna jujur. "Dulu ketika saya sangka saya kehilangan awak, saya sangka hidup saya sudah berakhir. Saya sangka saya tidak akan pernah merasa gembira lagi. Dan sekarang saya ada semua yang selalu saya mau. Saya ada awak. Saya ada Zahra dan Rizki. Saya ada kerjaya yang saya cintai. Saya ada keluarga yang walaupun tidak sempurna, penuh dengan cinta. Hidup saya lebih indah daripada mimpi manapun. Ada sesuatu yang awak sesali?" Ratna memikirkannya. "Hanya satu. Saya harap awak boleh ingat bagaimana kita jatuh cinta pertama kali. Itu sangat ajaib." Arif mencium dahi istrinya. "Saya mungkin tidak boleh ingat kali pertama, tetapi saya jatuh cinta pada awak untuk kali kedua. Dan itu sama ajaibnya. Mungkin lebih kerana kali ini saya memilihnya dengan sedar. Kali ini saya tahu tepat apa yang saya hadapi, dan saya tetap memilih awak." Ratna tersenyum. Hatinya begitu penuh sehingga terasa boleh meletup. "Saya cintakan awak, Arif. Saya cintakan awak lebih. Hari ini, esok, dan setiap hari yang tinggal dalam hidup saya." 10 tahun selepas perkahwinan mereka,
Arif dan Ratna memutuskan untuk memperbaharui janji perkawinan mereka. Upacara diadakan di taman belakang rumah mereka dengan hanya keluarga terdekat dan rakan-rakan terdekat yang dijemput. Zahra kini berusia 14 tahun dan Rizky berusia 6 tahun menjadi saksi utama. Seluruh keluarga hadir termasuk Bambang yang telah menjadi datuk yang penyayang dan Hartini yang walaupun masih kaku, kadang-kadang telah menjadi bahagian yang diterima dalam kehidupan mereka. Dewi dan keluarganya datang. Ibu Bapak Ratna datang dari Yogyakarta. Malah beberapa rakan sekerja dari hospital hadir. 12 tahun lalu, kata Arif dalam janji yang dia tulis sendiri, saya bertemu seorang wanita di perpustakaan dan hidup saya berubah selamanya. Walaupun saya tidak boleh mengingati detik itu, saya tahu itu adalah hari terbaik dalam hidup saya. Kerana membawa saya kepada awak. Kita telah melalui cubaan yang akan menguji mana-mana pasangan. Kita dipisahkan, dibohongi, disakiti. Tetapi disinilah kita masih berdiri, masih jatuh cinta. Dan itu kerana apa yang kita miliki lebih kuat daripada ingatan, lebih kuat daripada halangan apapun. Ini adalah cinta sejati, Ratna. Dan saya berbesar hati dapat mencintai awak seumur hidup saya. Tidak ada mata yang kering di halaman itu ketika mereka bercium menyegel janji mereka sekali lagi. Malam itu selepas semua tetamu pulang dan anak-anak sudah tidur lena, selepas kepenatan bermain dengan sepupu mereka, Ratna dan Arif duduk bersama di balkoni rumah mereka yang baru. Rumah yang mereka beli tahun lepas dengan simpanan gabungan mereka. Rumah yang penuh dengan gelak tawa dan cinta dan kenangan baru. Gembira? Tanya Arif seperti yang selalu dia tanyakan. Lebih gembira daripada yang saya pernah sangka mungkin, jawab Ratna jujur. Bertahun-tahun lalu ketika saya sangka saya kehilangan awak, saya sangka saya tidak akan pernah merasa gembira lagi. Lihatlah saya sekarang. Saya ada semua yang selalu saya mahu. Ada penyesalan? Ratna memikirkannya seketika. Hanya satu. Saya harap awak boleh ingat bagaimana kita jatuh cinta pertama kali. Itu sangat ajaib. Arif mencium dahi istrinya. Saya mungkin tidak boleh ingat kali pertama, tetapi saya jatuh cinta pada awak untuk kali kedua. Dan itu sama ajaibnya, malah lebih. Kerana kali ini, saya memilihnya dengan sedar. Kali ini saya tahu tepat apa yang saya hadapi, dan saya tetap memilih awak. Ratna tersenyum. Hatinya begitu penuh sehingga terasa boleh meletup. Saya cintakan awak, Arif. Saya cintakan awak, Ratna. Hari ini, esok, dan setiap hari yang kita miliki. Dan sementara mereka bercium di bawah langit berbintang yang sama yang menyaksikan mereka jatuh cinta bertahun-tahun lalu, Ratna tahu bahawa inilah kisah sejatinya. Bukan kisah yang mereka hilang, tetapi kisah yang mereka bina semula. Kisah cinta yang bertahan daripada perkara yang mustahil. Kisah harapan, pengampunan, dan peluang kedua. Kisah yang membuktikan bahawa cinta sejati tidak pernah mati. Walaupun ingatan pudar, cinta hidup di hati bukan di fikiran. Dan hati mereka sentiasa saling memiliki, melepasi kehilangan, melepasi kesakitan, dan akhirnya kembali pulang dengan kemenangan. Kisah mereka tidak berakhir dengan tragedi, hanya mengambil jalan memutar yang tidak dijangka sebelum menemui jalan pulang semula. Dan akhirnya, bagaimanapun juga, adalah bahagia. Jika Anda menikmati kisah cinta, harapan dan pertemuan kembali ini, kami sangat ingin mengetahui pendapat Anda. Dari 0 hingga 10, berapakah nilai yang akan Anda berikan untuk cerita ini? Penilaian Anda membantu kami berkembang dan mencipta lebih banyak cerita yang menyentuh hati Anda. Jangan lupa kongsikan fikiran Anda di ruangan komen. Terima kasih sudah menemani kami dalam perjalanan emosional ini.